Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Umuril Manhi Anhu. Kitab pada menyatakan perkara-perkara yang dilarang daripadanya, yakni yang dilarang oleh agama, yang merupakan perkara yang haram yang kita kena tinggal. Perkara 254. Babu tahrimil ghibati wal amri bihifzil lisan. Bab pada menyatakan haramnya mengumpat dan menyuruh menjaga lidah. Mengumpat ialah zikru akhaka bima yakrah, menyebut saudara kita apa yang dia marah. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahm akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Firman Allah Ta'ala, dan janganlah mengumpat setengah kamu akan setengah yang lain. Adakah seseorang kamu itu suka bahawa dia memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka sudah tentu kamu membencinya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Ayat ini mengharamkan mengumpat. Mengumpat termasuk dalam dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar mengumpat ini. Makna mengumpat itu, zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut berkenaan dengan saudaramu apa yang dia marah kalau dia ada. Sebut pada masa dia tak ada. Kalau sebut pada masa dia ada, orang panggil maki. Sebut pada masa dia tak ada, orang panggil mengumpat. Dia marah sama ada pada sifat dia, pada tubuh badan dia, apa saja perkara yang berlaku pada dia. Kalau kamu sebut masa dia tak ada, dia marah, maka termasuk dalam mengumpat. Mengumpat adalah dosa besar yang dibandingkan memakan daging saudara yang sudah mati. Sudah tentu kamu jejek. Nak makan bakar lembu pun tak kamu. Ini makan mayat saudara kita sendiri. Itu bandingan mengumpat yang sangat diharamkan. Termasuk dalam dosa besar yang diharamkan oleh syarak, yang diberi amaran yang keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali dalam beberapa perkara yang dikecualikan oleh syarak. Di antaranya ialah mengadu kerana kena zalim. Seorang yang kena zalim, dia mengadu dia kena zalim, dia zalimi oleh orang zalim, maka dia kena menceritakan kezaliman orang itu. Itu tak termasuk dalam mengumpat. Ataupun pemimpin-pemimpin yang zalim, yang mengerjakan maksiat, yang boleh menyesatkan orang, maka kita menyebut keburukan dia, kejahatan dia, segala cacat cela dia, supaya orang jangan terpengaruh dengan dia. Macam Allah Ta'ala sebut keburukan Fir'aun dalam Quran, menyebut keburukan Abu Jahal, bahkan menamakan dia Abu Jahal. Abu Jahal ni orang yang bebal, yang bodoh. Kalau dia ada, dia marah. Namanya Abul Hakam. Oleh kerana dia merosakkan orang, kita menerangkan sekadar supaya orang boleh faham. Jaga-jaga baik dia ni merosakkan orang. Ataupun kerana memperkenalkan, kerana nak kenal, setelah kita cari dia tak temu, terpaksa sebut nama cacat dia, bawa orang boleh bawa bertemu. Itu dibenarkan oleh syarak. Ataupun menjadi saksi di mahkamah, menjadi saksi, terpaksalah kita menerangkan keburukan yang dilakukan oleh orang yang dituduh. Ini tidak salah, bahkan wajib pula. Kalau sekiranya kita tak khabar, tak boleh khabar mengumpat ni, berdosa besar. Jadi berdosa pula. Menyebabkan tak boleh nak menegakkan yang adil. Oleh kerana itu mesti didedahkan kejahatan dia, mencuri dia, membunuh dia, jenayah dia, disebut dalam mahkamah. Itu tak masuk dalam mengumpat. Tak dinamakan mengumpat. Itu adalah pengecualian yang dibenarkan oleh syarak.
Kerana nak mendedahkan dia layak ke tidak jadi saksi. Dia layak ke tidak menjadi pemimpin. Nak pilih dia jadi saksi, nak pilih dia jadi pemimpin. Kalau tak beritahu keburukan dia, orang pilih dia. Jadi punah habis agama dan sebagainya. Maka dia dedahkan sifat-sifat dia. Ini dibenarkan oleh syarak. Disebut dengan al-jarhu wa ta'dil. Al-jarhu iaitulah menyebutkan kecacatan dia, wa ta'dil dan menyebut kebaikan dia. Kerana ini perkara yang berkait dengan maslahat orang ramai. Itu dibenarkan oleh syarak. Ini saja-saja nak sedap cakap. Nak memburukkan orang. Dengan tidak ada satu tujuan pun. Nak sedap cakap. Kalau tak ada orang mengopak ni, tak sedap cakap tak mani. Inilah yang diharamkan oleh syarak. Oleh kerana dia berkait dengan manusia, maka kena minta maaf dengan manusia itu. Kecuali sekiranya mendatangkan mudarat kerana minta maaf, maka kita beristighfar untuk saudara kita yang mengumpat. Kita minta Tuhan ampunkan dosa kita. Dan kalau ada dosa kawan-kawan kita yang kita umpat tu, minta Tuhan ampunkan dia juga. Kalau dia sudah mati, doa untuk orang yang kita umpat itu. Mudah-mudahan boleh menghilangkan dosa mengumpat kita. Mengumpat ini benda yang mudah sangat. Tetapi dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qan Abi Musa radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal? Qala man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muttafaqun alaih. Dan daripada Abi Musa radhiyallahu anhu, katanya saya berkata, wahai Rasulullah, mana dia orang Islam yang paling baik? Sabdanya sallallahu alaihi wasallam, ialah orang yang selamatlah orang-orang Islam daripada lidahnya dan tangannya. Ada riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menyatakan bahawa seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terkenal dengan alim, bertanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang Islam yang paling baik sekali? Nabi SAW menjawab dengan ringkas saja, iaitulah orang yang selamat orang lain, orang Islam lain selamat daripada lidah dia dan tangan dia. Maknanya dia tidak bercakap buruk terhadap saudaranya yang Islam. Tidak mengumpat, tidak memaki hamun, tidak mencela saudaranya. Lidah dia selamat, bahkan menyelamatkan orang. Dan tangan dia juga selamat, tak buat jahat pada orang, tak ambil barang orang. Itulah dia orang Islam yang paling baik. Apa lagi kalau sekiranya dia membela saudaranya. Bahkan mengikut adat Islam, kalau ada orang mengumpat berkenaan dengan saudara kita, walaupun yang dia mengumpat itu ya sungguh, kita pertahan. Kita pertahan, jangan kata begitu, mudah-mudahan tak begitu. Mudah-mudahan dia baik, mudah-mudahan. Kena kata begitu. Maka mendapat pahala yang besar. Ini bila kawan tu mengopak, kita pun tambahlah dia jadi bunga pula. Tambah bunga jadi rendang. Orang lain pacok, kita pun kita tambah. Kita tambah. Lepas tu jadi sedap cakap. Ini tak betul, ini salah. Sebaik-baiknya bila bercakap berkenaan dengan keburukan, kita kena beda. Walaupun buruk sungguh, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali orang yang nyata menyesatkan orang, itu lain. Kalau orang nyata menyesatkan orang, kita tolong bela pula. Boleh menyesatkan orang, itu boleh dosa sama pula. Jadi kita pandang-pandanglah tengok keadaan itu.